Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini sebab mahkamah ataupun ini sebab Peguam Najib kalah teruk. Bukan Najib, tapi Peguam Najib. Kemarin Safi Abdullah, Peguam Pembelaan Najib, menyatakan bahwa itu kali pertama beliau kalah dalam perkhidmatan yang cemerlang. Jangankan kain, seulas benang pun dia tidak menang, kata Safi Abdullah. Rupa-rupanya ini sebab Peguam Najib kalah dalam pembelaan terhadap Najib. Kata Hanifah, Safi tak menang seurat benang kerana beliau mendapat kes yang lemah. Pemimpin amanah yang juga seorang pengamal perundangan berpengalaman sendiri, Muhammad Hanifah Maidin, tampil membidas. Kenyataan Muhammad Safi Abdullah yang menyifatkan dirinya tidak memenangi seurat benang dalam kes yang melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Beliau berkata beliau tidak setuju dengan Safi yang kelihatan menyindir penghakiman Hakim Colin Lawrence Sequeira. Hanifah berhujah bahawa Safi tidak memenangi surat benang bukan kerana hakim, tapi kes Najib itu sendiri. Peguam Najib merungut bahawa dia tidak memenangi seurat benang dan keterangan hearsay kabar angin diterima secara borong. Jawapan saya ialah, anda tidak memenangi satu mata pun bukan kerana anda tidak bagus, tetapi mungkin kerana anda telah mempertahankan kes yang lemah, katanya lagi. Bercakap kepada Malaysia Kini petang ini, Hanifah yang juga bekas ahli Parlimen Sepang turut mengkritik Safi kerana menyatakan ia adalah jarang jika bukan satu-satunya kes di mana bukti hearsay diterima. Saya fikir kenyataan ini dengan segala hormatnya sama sekali tidak wajar, kata bekas timbalan Menteri Undang-Undang itu. Ia tidak sepatutnya datang daripada peguam kanan seperti beliau. Lebih buruk lagi, hakim tidak berada dalam kedudukan untuk mempertahankan dirinya daripada serangan nakal seperti itu, tambahnya lagi. Hanifah berkata anak Guam Safi masih mempunyai hak untuk membela diri dan jika keputusan itu tidak menguntungkan di Mahkamah Tinggi, Najib masih boleh mendapatkan penyelesaian di Mahkamah Rayuan dan jika tidak berjaya di Mahkamah Persekutuan. Selain itu, seorang pelajar undang-undang pun tahu bahawa walaupun sebagai peraturan am, sebarang keterangan hearsay akan dikecualikan dan dianggap tidak boleh diterima di mahkamah. Tetapi Frater Law, peraturan asas bahawa sentiasa ada pengecualian tertentu kepada mana-mana peraturan am termasuk peraturan mengenai bukti hearsay. Ini sangat asas, katanya lagi. Pengecualian kepada peraturan hearsay adalah prima facie jelas dan nyata. Malah hakim yang arif juga memetik kes Subramaniam lawan PP yang sering dipetik yang menggariskan peraturan asas membenarkan keterangan dengar hearsay diterima dengan sewajarnya oleh mahkamah, tambahnya. Hanifah yang telah menjadi pengkritik tegar Najib berhubung peranannya dalam skandal 1MDB mendakwa bahawa orang ramai mungkin tidak berkongsi sentimen yang sama dengan anak Guam Safi berhubung keputusan hakim. Anak guamnya mungkin amat kecewa dengan penghakiman mahkamah. Tetapi saya percaya jika kita bertanya kepada orang ramai di jalanan, kecuali puak bosku, kebanyakannya akan gembira dengan keputusan itu, tambahnya. Pagi ini, mahkamah memerintahkan Najib membela diri atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan 2.28 bilion ringgit yang dikaitkan dengan 1MDB. Berikutan itu, Safi yang tidak senang hati berkongsi kekecewaannya dengan wartawan. Saya sangat terkejut bahawa ini mungkin satu-satunya kes yang saya pernah kendali, di mana pada peringkat ini saya tidak menang walaupun satu mata, tiada, kata Safi. Lupakan tentang kain, seurat benang pun saya tak menang, katanya lagi. Dalam perkembangan berkaitan, laman Facebook Najib menyiarkan gambar beberapa pemimpin politik
dan penyokong di kompleks mahkamah termasuk veteran UMNO Tengku Razali Hamzah dan Ketua Pemuda Parti itu Dr. Muhammad Akmal Saleh. Tulisan itu mengeluh bahwa sukar untuk mencari sahabat sejati, terutama mereka yang akan hadir dalam kesusahan. Ramai yang tunjuk muka ketika mahu kesenangan, ada yang bermuka-muka. Tetapi hidup ini memang penuh pengajaran. Dikala kepahitan hari ini, ada setitik kemanisannya dan penghargaan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang datang ke mahkamah hari ini. Bukan sahaja daripada pemimpin-pemimpin parti politik ataupun kenalan. Dilihat begitu ramai dari kalangan penyokong dan rakyat biasa yang mengenang jasa dan merindui dasar pentadbiran dahulu ikhlas. Inilah yang benar-benar sahabat sejati, katanya. Pada 24 Oktober lepas, Najib yang sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun atas sabitan kes SRC Internasional memohon maaf atas skandal 1MDB tetapi menegaskan dia tidak bersalah. Bekas Perdana Menteri berusia 71 tahun itu mendakwa dia ditipu oleh ahli perniagaan dalam buruan yaitu Jolo atau Low Tiak Jo, lebih dikenali sebagai Jolo, sebagai eksekutif Petro Saudi, Patrick Mahoney dan Tarek Obaid. Saudara-saudara sekalian, pendedahan dan juga jawaban balas daripada Hanifah Maidin ini cukup jelas, yaitu kekalahan Safi Abdullah, peguam utama Najib, bukan kerana beliau tak bagus, bukan kerana beliau tidak kerja keras, tetapi kerana Safi Abdullah telah mengambil satu kes yang lemah. Safi Abdullah adalah peguam yang baik, peguam yang cemerlang, tetapi beliau mengambil kes yang lemah. Pemimpin amanah yang juga seorang pengamal perundangan berpengalaman sendiri ini, Muhammad Hanifah Maidin, tampil membidas kenyataan Muhammad Safi Abdullah yang menyifatkan dirinya tidak memenangi seurat benang dalam kes berkaitan melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Beliau tidak bersetuju dengan Safi yang kelihatan menyindir penghakiman Hakim Colin Lawrence Secura. Hanifah berhujah bahawa Safi tidak memenangi seurat benang bukan kerana hakim, tapi kes Najib itu sendiri. Peguam Najib merungut bahawa dia tidak memenangi surat benang dan keterangan hearsay kabar angin diterima secara borong. Kata Hanifah, jawapan saya ialah anda tidak memenangi satu mata pun bukan kerana anda tidak bagus, tetapi mungkin kerana anda telah mempertahankan kes yang lemah. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejam selepas Najib kalah, ini komen daripada peguam yang mewakili Najib, yaitu Safi Abdullah. Muhammad Safi Abdullah menyatakan bahawa seurat benang pun saya tak menang. Itu komen beliau selepas kalah teruk dalam kes 1MDB. Bayangkan dalam 25 pertuduhan tiada satu pun dia menang, dan lebih menarik lagi, Muhammad Safi Abdullah menyatakan menganggap kes 1MDB sebagai titik hitam pertama dalam kerja guamannya yang cemerlang. Wah, biasalah kata netizen, bukan semua waktu adalah cemerlang. Cemerlang macam manapun, kalau memang kesnya lemah, kesnya kalah, tetap kalah. Takkanlah kes yang lemah atau kes yang boleh kalah pun boleh menang. Itu yang dianggap oleh netizen. Kata Safi Abdullah lagi, walaupun menyatakan dia dan anak guamnya, bekas Perdana Menteri Najib Razak, akur dan menghormati penghakiman itu, peguam tersebut bagaimanapun tidak berpuas hati. Saya sangat terkejut bahawa ini mungkin satu-satunya kes yang saya pernah kendali, di mana pada peringkat ini saya tidak menang walaupun satu mata. Tiada, kata Safi Abdullah. Apa boleh buatlah, kan sudah kalah, kalah sajalah, terima sajalah, kata netizen. Lupakan tentang kain, kata Safi Abdullah. Seurat benang pun saya tak menang, katanya kepada pemberita di kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Safi juga menyifatkan ini sebagai jarang berlaku jika bukan satu-satunya kes.
yang bukti kabar angin diterima katanya pula. Semua yang dikatakan diambil secara borong katanya, sambil menambah bahwa pihaknya telah mengemukakan hujah yang mereka percaya memerlukan pertimbangan yang serius. Di sebalik apa yang berlaku, Safi berikrar tidak akan mengalah dan akan meneruskan keadilan untuk anak guamnya. Tetapi kami tidak berputus asa, kata beliau. Kami akan lawan kes ini dan kami lebih bertekad kerana keputusan itu, kata beliau. Safi turut memaklumkan pihaknya menjangka membawa lebih banyak saksi sepanjang pembelaan. Ada beberapa saksi yang kita akan letakkan dalam keterangan saksi, beberapa yang lain akan disapina. Bermakna mereka akan dipaksa untuk hadir balik keterangan. Ada juga saksi-saksi bebas, katanya lagi. Kalau begini, kata netizen, paksalah supaya Jolo pulang. Itu yang betul-betul netizen mahu. Jangan paksa orang yang tiada guna. Paksa Jolo pulang. Jolo adalah sumber kemenangan kepada Najib. Jolo ialah orang yang boleh menyelamatkan Najib. Hanya Jolo yang boleh menyelamatkan Najib. Jadi, netizen pun paksalah peguam Najib ini. Mereka paksa supaya cepat paksa balik. Najib balik. Jolo balik semula ke Malaysia. Mahkamah Tinggi hari ini atau kemarin memerintahkan Najib untuk membela diri atas 4 pertuduhan menyalahguna kedudukan bagi mendapatkan suapan dana 20.3 bilion milik 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram jumlah yang sama. Hakim Colin Lawrence Sekura memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib. Najib kelihatan tenang selepas Hakim Sekura membaca keputusan itu di akhir kes pendakwaan. Dia kemudian memilih untuk memberikan keterangan, membela diri daripada kandang saksi secara bersumpah dan boleh disoal oleh pihak pendakwaan. Purple Mouse kata dalam ruangan komen di Malaysia kini, bukti semua dah ada dan dah tinduk. Dah minta maaf, kira salah lah habis cerita, kata Purple Turtle. Oasis PJ kata, dikala pendakwa raya dah mati kutu, tak dapatkan bukti yang kukuh, tiba-tiba hakim pula bagi Chan menang, kata Oasis. AKJ kata, baca betul-betul apa kabar anginnya. Kan Najib memegang jawatan Perdana Menteri semasa kes ini terbongkar. Segala kuasa di tangan beliau untuk mengarahkan PDRM, SPRM, Bank Negara Malaysia, LHDN atau autoriti manapun untuk disiasat. Jolo tetap berfoya-foya dan FLOM tetap berayasakan. Kes ini bukan meletup masa pentadbiran Tun atau Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri atau Perdana Menteri ke-10. Kes ini dah mula viral sejak 2013 dan memuncak pada tahun 2015. Yang berlaku bukan siasatan kepada Jolo, tapi kepada AJ, Peguam Negara, dan Pesuruhjaya SPRM dipindekkan perkhidmatan. Audit negara disunting. Masa tu AJ pula USA dah keluarkan bayangan. Orang terlibat dengan 1MDB ini ialah MO nombor 1. Takkanlah bodoh sangat tak dapat menakul fakta nyata. Lagi mau spin kabar angin, kata beliau. A little bit crazy, kata alamak Safi. Jangan terkejutlah. Kamu menang juga. Aku pasti kamu sudah untung berjuta ringgit dari fee peguam, katanya. Yang kalah ialah Malaysia. Kita perlu memikul berbilion hutang dan kerugian, kata a little bit crazy. Oasis PJ kata, fakta kabar angin aja pun boleh terima, kalau macam ni cerita gajah terbang pun boleh menang kes kat mahkamah, kata Oasis PJ. AKJ kata, apa boleh buat, bodoh tu memang free. Terima kasih Hakim sebab berpegang teguh kepada prinsip keadilan, kata beliau lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika Peguam Najib menyatakan beliau kalah teruk dan tidak pernah mengalami kekalahan seperti itu, dia menyatakan seurat benang pun saya tak menang. Safi Abdullah sebenarnya agak dalam keadaan yang kesian. Dia menyatakan ini titik hitam pertama dalam kerja agamanya yang cemerlang. Jadi kata netizen, okeylah tu, sekurang-kurangnya boleh riset semula pada siapa mau ditolong,
untuk apa mau tolong, dan kes-kes apa yang mau diambil selepas ini. Lebih daripada itu, yang paling menarik, saya bacakan sekali lagi komen daripada netizen di ruangan komen di Malaysia kini. Yang paling menarik ialah EKJ kata, baca betul-betul apa kabar anginnya. Kan Najib memegang jawatan Perdana Menteri semasa kes ini terbongkar. Segala kuasa di tangan beliau untuk mengarahkan, melaporkan kepada PDRM maupun SPRM maupun Bank Negara Malaysia, LHDN atau otoriti manapun untuk disiasat. Jolo tetap berfoya-foya pada waktu itu dan FLOM tetap berayasakan. Kes ini bukan meletup masa pentadbiran Tun Mahathir atau Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri atau Perdana Menteri ke-10. Kes ini dah mula viral sejak tahun 2013 dan memuncak pada tahun 2015. Yang berlaku bukan siasatan kepada Jolo, tapi siasatan kepada perkara yang berlaku pula ialah kepada Peguam Negara dan Pesuruhjaya SPRM dipendekkan perkhidmatan. Audit pula disunting. Masa tu AJ USA dah keluarkan bayangan orang terlibat dengan 1MDB ni MO nombor 1. Takkanlah bodoh sangat tak dapat menakul fakta nyata. Lagi mau spin kata kabar angin, kata EKJ. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan daripada hakim berkait dengan keputusan skandal 1MDB. Kata hakim, Najib sengaja butakan mata dan tidak buat laporan. Itu yang berlaku sebenarnya, kata hakim. Hakim Colin Lawrence Quera menyatakan, berdasarkan bukti-bukti oleh pendakwaan, Najib Razak jelas mempunyai kepentingan peribadi dan turut memainkan peranan utama bermula daripada penubuhan Terengganu Investment Authority Berhad TIA sehingga syarikat terbabit ditukar nama kepada 1MDB. Malah katanya, Najib bertanggungjawab untuk mengambil langkah munasabah bagi memastikan sama ada dana dimasukkan ke dalam akaunnya adalah hasil daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang. Collins yang membacakan penghakiman di akhir kes pendakwaan berkata, ia memandangkan jumlah dana yang sangat besar yang didepositkan, iaitu sebanyak 681 Amerika Syarikat dolar juta ke dalam akaunnya dan jumlah yang dikembalikan sebanyak 620 juta Amerika Syarikat dolar. Jadi di mana bakinya itu? Oleh itu adalah boleh diterima untuk menyimpulkan secara munasabah dan wajar bahawa pengetahuan tertuduh berkenan semua 21 pertuduhan penggubahan wang haram di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan A Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan AMLA TFA. Dalam semua keadaan, saya dapati tertuduh juga sengaja membutakan mata mengenai kegagalannya untuk menyiasat asal-usul dana ini, yang mana dalam keadaan sedemikian rupa dia sepatutnya berbuat demikian, kata hakim. Di bawah keadaan dan berdasarkan keterangan, saya mendapati bahawa pihak pendakwaan membuktikan mens rea berkenan dengan semua tuduhan penggubahan wang haram itu, katanya lagi. Berikut ialah penghakiman penuh tersebut, kata dalam Malaysia kini. Saudara-saudara sekalian, apabila hakim mendedahkan perkara yang menarik ini, iaitu Najib sengaja membutakan mata, tak buat laporan, ini menarik perhatian. Agak menyedihkan juga apa yang berlaku kepada Najib. Sila tinggalkan komen Anda.